Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang mulia, kita di awal bulan Dzulhijjah, yang mana bulan ini bulan yang sangat mulia di sisi Allah, khususnya 10 awal Dzulhijjah, kerana berhimpun dalam awal 10 Zulhijjah ini ialah ada as-salah, ada sembahyang 5 waktu, dan ada as-siyam, ada puasa hari Arafah, dan ada al-hajj, ada haji, dan lain-lain daripada ibadat. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri, demi waktu pagi, walayalin ashr, dan malam-malam 10. Ulama tafsir berkata bahawa 10 yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah ini ialah 10 awal Zulhijjah. Sangat besar kerana ada padanya hari raya Eid al-Adha. Inna a'zama al-ayyam 'inda Allah, sesungguhnya sebesar-besar hari di sisi Allah Subhanahu wa taala Yaumun Nahri, hari sembelih, iaitu hari Eid al-Adha, hari raya Eid al-Adha, wa Yaumul Qur, dan hari sebelah, iaitu hari selepas pada hari raya. Kerana hari itu ialah hari yang bermula para hujjaj ke Baitullahil Haram. Mereka bertetap duduk di Mina, tunggu untuk melontar jamarat. Oleh itu kita sebagai orang Islam, wa dzakirhum bi ayyamillah, Allah Subhanahu wa taala sebut, hendaklah kita memberitahu tentang hari-hari Allah. Di antara hari-hari Allah ialah 10 awal Zulhijjah, yang mana di awal-awal 10 Zulhijjah digalakkan supaya kita qiyamul lail di setiap malam, bangun tahajud, banyakkan infak di jalan Allah, banyakkan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tiga, di antaranya saya menyeru kepada semua supaya kita puasa Yaum Tasi', hari 9, yaitu Yaum Arafah, hari Arafah. Yang di mana hari Arafah ialah hari yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ma min yaumin aqsara min an yu'tiqallahu 'abdan fihi minan nar min yaumi Arafatah." Tidak ada hari yang banyak Allah Ta'ala memerdekakan hamba pada hari itu daripada api neraka. Daripada hari Arafah banyak dimerdekakan. Oleh itu, bagi orang yang kurban, bagi orang yang buat gerbek, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sabda, "Idza dakhalat al-ashru", apabila masuk 10 awal Zulhijjah, wa arada ahadukum, sedang di antara kamu nak kurban, fala yamussa, maka janganlah sentuh min sya'arihi basyarih syai'a, jangan kita kerak kuku dan jangan kita juga kerak rambut. Sebab apa? Sebab supaya dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali dengan tangan, sekali dengan rambut-rambut kita, kuku-kuku kita. Kerana Nabi telah sebut hadis yang saya baca tadi, ma min yaumin aktsara, tidak ada hari yang lebih banyak an yu'tiqallah, bahawa Tuhan merdekakan abdan fihi, seorang hamba pada hari itu, minan nar, daripada api neraka, min yaumi Arafah, daripada hari Arafah. Sudah itulah, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kita sempurna kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala ala ma hadakum, di atas
Sebab Tuhan tunjuk hidayat kepada kita. Dan bagi orang yang ada harta lebih daripada saga untuk diri dia, anak bini dia, ada harta lebih daripada saga anak bini dia, lebih daripada 4 hari, iaitu mula pada hari raya sehingga hari 11, 12, 13, 4 hari semua ada duit lagi, maka hendaklah dia kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka hendaklah sembahyang kerana Allah dan sembelih kerana Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man kana lahu si'ah," siapa yang ada harta lebih, walam yudhhi, dan dia tak kurban, duit ada tapi tak kurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat, jangan masuk dekat, jangan semaya bersama dengan kita. Sangat digalakkan supaya kita kurban. Bagaimana kita tak kurban sedangkan kita telah makan daging setahun, semua apa yang diperintah oleh Allah. Tuhan nak tengok kata kita saling bersyukur atau tidak. Wallazi ja'ala lakum, wallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Sikit orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Tuhan sebut, "Wa tukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Supaya kita saling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita membesarkan Allah. Kita kurban tanah di atas setia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikian siapa yang besarkan tanah-tanah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kurban, sedekah, infak, semua tadi menunjuk di atas bahawa ada hati dia, ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, kita sebagai orang Islam, pertama bila masuk 10 Al-Ashr, 10 Zulhijjah, hendaklah kita membanyakkan ibadat-ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ini ialah ayyamillah, wa dzakirhum bi ayyamillah, hari-hari hak Tuhan. Simpai untuk kita penuhkan hari-hari itu dengan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada benda yang lebih daripada kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tidak perintahkan solat semaya 5 fardu setiap hari. Kerana apakah? Kerana kita ni sebagai hamba Allah, kita nak guna nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita fikir contohnya lah, cerah sinaran matahari dapat menyinarkan kepada kita sehingga dapat keluar bekerja pada pagi-pagi dan kita pulang di waktu petang pula. Ini nikmat. Kalaulah kita nak beli api elektrik untuk nak cerah untuk kerja, contohnya banyak mana kita kena bayar. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala nak tengok secara mana kita bersyukur kepada Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalaulah kita saat itu nak kira nilai harga atau kita nak bila nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, kita nak kira tak boleh. Sebab tu hati, mata kita, kepala kita, hendaklah kita sujud, biar keletak dahi kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda kata kita bersyukur kepada Allah. Kita dapat nikmat makan, minum, maka hendaklah kita gerbat. Gerbat ini sunnah, sunnatul kifayah, sunat kifayah, sunat di atas setiap rumah. Setiap rumah yang ada harta hendaklah kita kurban. Dalam mazhab Syafi'i sunnah al-kifayah, sunnah muakkadah kifaiyah. Dalam mazhab Hanafi wajib kurban. Tak kata wajib kerana kita duk makan, duk menikmati daging, makan hak Tuhan wi kita setahun sekali tak boleh buat dah. Pasti kena buat. Kena ingat budi Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu bila masuk 10 Zulhijjah kena banyak ibadat.
Kena banyak qiyamul lail. Setiap malam kita kena bangun merayu kepada Allah, beribadat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Tidak ada hari yang paling mustajab doa. Nabi SAW bersabda, khairud doa doa yaumi arafata. Sebaik-baik doa, doa hari Arafah, hari 9. Dan yang kedua, kita hendaklah kena puasa. Saya seru semua yang dengar ni, insya-Allah kita puasa semua hari Khamis depan. Qul yashhad ya Allah, saksikan ya Allah, saya telah menyampai bahawa kita semua kena puasa. Daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu annahu su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abi Qatadah ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi arafata, tentang hari puasa Arafah. Qala, Nabi sebut, Nabi kata siyamu yaumi arafata, puasa hari Arafah, ahtasibu ala Allah, aku percaya di atas Allah Subhanahu wa taala annahu, puasanya, puasa itu yukaffiru sanata allati qablah, jadi kifarat dosa-dosa hak yang sebelum tahun hak kita puasa tahun lepas, wallati ba'dah wassanata allati ba'dah, dan tahun hak lepas ni Tuhan ampun. Oleh itu kita semua hendaklah kita berpuasa hari Arafah supaya kita berkongsi dengan orang-orang yang buat haji di tahun ini. Dan kita di tahun ni yang sepatutnya kita bersyukur pada Allah. Yang sepatut saya fikirlah semua orang Islam ada 1,700 juta lebih. Paling kurang agak banyak mereka gerbang. Kerana apa? Kerana tahun yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa baru ni, puasa yang tidak ada solatul Jumaat. Raya haji ni pula haji yang tak ada orang seluruh dunia pakat pergi buat haji di Baitul Haram. Hanya orang dalam Mekah sahaja. Takkan sedih ke kita? Oleh itu tahun ni kita besarkan Allah. Kita ingat kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. InsyaAllah bila kita kurban dan kita sedekah dan kita kembali kepada Allah, InsyaAllah Tuhan terima doa ni. Tuhan akan ganti rugi kita semasa dalam keadaan COVID-19 ni, iaitu COVID-19 ni, insya-Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tuhan kata apabila ditanya dan didoakan, ditanya engkau tentang masalah fa inni qarib, aku dekat, ya Tuhan kata dekat. Tapi hari ni kita tak peduli banyak, kita tak tahu, kita tak cuba mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita tak ada duit, kita duk gaduh duk cari kerja, dalam keadaan tak ada kontak atau tak ada tanya sikit apa pun Tuhan. Lepas tu kita pakat duk mari serabut, pakat mari duk ngepek sama sendiri tok tuan sedangkan kita tak nak minta apa lagi Tuhan. Berapa orang saya yakin, berapa orang sahaja yang berdoa pada Tuhan, kau yang merayu minta, ya Allah aku tak ada duit hari ni, supaya kita minta kepada mak kita, mak kita, ayah kita, adik-beradik kita nak minta kita, supaya tu tak ada. Jangan orang nak kembali kepada Allah, jangan orang nak minta berdoa. Banyak orang kita nak gantung dengan asbab sahaja, kita tak bergantung dengan Tuhan. Kau kata kita mari susah teruk, siapa masuk hospital baru nak paling berdoa kalau sakit. Susah tak ada nak makan baru nak ingat Tuhan. Lepas tu kita tak ada ingat Tuhan yang awal-awal lagi. Orang kata kita susah baru kita nak ingat. Tu pun Tuhan nyanyi lagi kepada kita, Tuhan wi lagi. Sebab itulah kita rasa tahun ni kalaulah kita pakat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pakat taubah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tuhan boleh hapus semua dosa, tak kira buat dosa sebanyak bukit, sebanyak laut, air di laut penuh langit bumi ni sekalipun, Tuhan buka 12 tangan untuk menerima taubah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa innahu wa man taba wa amana
amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Tu ayat. Siapa hak taubat, beriman kepada Allah, beramal soleh, kemudian dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika yubaddilullah, maka orang itu Tuhan akan ganti tukar segala kejahatan dia. Bukan sayyiat, semua kejahatan dia sampai itu hasanat dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Tuhan Maha Pengampun dan Maha Penyayang, pengasih kepada hamba-hamba dia. Tuhan dok tunggu kita bila kita nak kembali kepada dia. Tuhan dok tunggu kita bila kita nak angkat tangan kita kepada dia. Tuhan dok tunggu bila hati kita nak tanya Tuhan. Bila hati kita nak hubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru